kali ini kita akan bercakap berkenaan dengan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Dan bersama dengan kita pada pagi ini, bersama dengan narasumber kita iaitu Yang Mulia Puan Nur Sharina alias Nur Dianah binti Abdul Rahman, merupakan seorang pakar motivasi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan? Pagi ini sihat ya? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gembira mendengarkannya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Puan Nur Sharina ya. Mesra dipanggil Sharina ya. Kerana telah pun meluangkan masa pagi ini bersama dengan kami berdua, begitu juga penonton-penonton kita ini di rumah nih yang menyaksikan untuk membuat sedikit perkongsian berkenaan dengan penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Saya rasakan tajuk ini penting juga rasanya ya, untuk kita ni ketengahkan pada pengisian rampai pagi untuk hari ini dalam sama-sama kita ni menjaga kemaslahatan kesihatan kita ni ya, tidak kiralah dari segi fizikal dan juga mental kita di Mahirah ya. Baik, untuk soalan yang pertama saya serahkan kepada Mahirah terlebih dahululah untuk bersama dengan tetamu kita. Ya betul. Jadi kita memang sudah mengambil maklum ya berkenaan dengan kepentingan kesihatan mental di tempat kerja. Memang tidak boleh dipandang remeh. Jadi mungkin daripada pendapat Puan terlebih dahulu mungkin dapat mengongsikan definisi kesihatan mental ni Puan, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya untuk berkongsi sedikit mengenai definisi kesihatan mental ini, ia merupakan satu keadaan yang mana individu itu ia mampu untuk ia sedar akan keupayaan dirinya dan individu itu tersebut ia dapat mengendali tekanan dengan baik. Jadi macam kalau di tempat kerja kan kerja yang banyak, jadi anda beranti-beranti macam hari ini buat esok ada lagi, hari ini buat esok datang. Jadi di sini Tani menerapkan kenapa pentingnya Tani untuk dapat mengendali tekanan dari tempat kerja itulah. Jadinya orang jangan terlampau menuruti. Jadi kerja ia memang indah pandai habis. Jadi kita ni sebagai pekerja biarlah orang berpada-padalah. Jangan luan dituruti. Ngalih, Tani berhenti, Tani berehat. Betul. Jangan dibawai perasaan. Dan sekiranya orang tersebut mempunyai kesihatan mental yang bagus, ia dapat memberi bekerja secara produktif dan mampu menyumbangkan kepada masyarakat lah secara menyeluruh. Jadi perlu sebenarnya keseimbangan dalam kita ni melaksanakan tugas. Betul. Jangan ianya menjadi satu penyebab kepada kesihatan mental kita ni menurun dan tidak produktif disebabkan tiada keseimbangan dalam kita ni berehat dan juga melaksanakan tugasan kita. Betul sekali ya. Walaupun banyak kerja dan juga tugasan yang dapat kita ni laksanakan, tetapi hasil dan juga kualitinya macam mana? Betul. Itu ya produk akhir yang kita ni ingin dapatkan adalah sesuatu yang berkualiti tinggi. Di samping itu juga kita ni ingin perkara ini kata orang istiqamah dan juga berterusan sampai bila kita ni tak dapat melakukan sedemikian ya sebelum ia berakibat kepada kesihatan mental kita ni terganggu ni Puan. Betul ya. Jadi faktor sebenarnya ni Puan yang boleh memberikan kesan pada kesihatan mental kita ni sebenarnya apa ni Puan? Sebenarnya kalau dari segi faktor ia ada banyak macam-macam faktor. Salah satunya faktor sosial. Sosial ini di mana macam ada kes bully. Jadinya kalau kan Tani cakap bully sekolah lain, bully di tempat kerja lain. Pasal di tempat kerja mostly orang yang orang adult, orang dewasa. Jadi bully itu boleh dikatakan dari segi tempat kerja yang mana contoh. Sebagai orang atasan. Ni kerja buat saya mau patangani siap. Macam indah habis-habis seorang ni saja. Jadi ia kena target lah. Konon kena target macam segala punca masalah berpunca dari orang ni. Segala kerajaan dia siap orang ni juga. Jadi bully itu ia boleh lama-lama orang yang jadi orang victim, orang terasa tertekan. Bila tertekan, kadang benda itu sudah berlaku balik-balik berulang secara berpanjangan. Jadi orang macam merasakan inda kena hargai usaha orang itu. Dan kalau sekiranya inda
bawa jumpa pakar, ia boleh mengakibatkan jadi masalah kesihatan mental. And then yang keduanya, faktor kedua psychological. Ni jadi bila sudah sosial, selalu dibuli di tempat kerja macam itu, lama kelamaan ia akan menjadi satu masalah psikologikal lah, iaitu masalah yang berlaku di dalam bahagian otaknya. Jadi bahagian otak ini berapa berfungsi dengan macam manusia biasalah, cara berfikir, dia dapat berfikir dengan baik. Seterusnya biological ni ia boleh jadi waris daripada keluarga. Kadang ada orang ahli keluarga ada waris yang sedikit macam indahnya orang mentally indah berapa ia boleh diwariskan kepada keturunan seterusnya. Dan seterusnya yang paling terakhir sekali sosioekonomi. Sosioekonomi ni kebanyakannya yang berlaku arah masyarakat kita ni, iaitu masalah kewangan, masalah keluarga, masalah yang tekanan itu ia dapat daripada mangsa domestic violence. Kadang mostly daripada sosioekonomi lah faktor-faktorannya. Baik, berbalik semula kepada suasana di pejabat ini tadi Kalau tadi sebagai contoh ketua memberikan tugas dan juga pekerjaan yang banyak kepada diri individu seseorang pekerja ataupun orang bawahannya ni Berbeza lagi ceritanya ni Puan dengan mereka yang berkebolehan dan juga berkemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Tugas tersebut selalu tadi bagi arahnya, walhal yang tidak tahu macam mana cara untuk melaksanakan tugas tersebut semakin tidak diberikan task ataupun tugas tersebut. Imbalance ni maksudnya macam mana tu Puan? Okey, jadi kalau dari segi masalah macam itu, maksudnya kerja yang sepatutnya ia buat tapi ia bagi orang. Ya. Jadinya itu pendek cerita ia sudah menyalahgunakan kuasa. Jadinya bila orang yang sudah menyalahgunakan kuasa ni, dorang akan merasa ia yang berkuasa saja, and then semua orang bawahan harus menurut apa yang diberikan olehnya. Kesannya sebenarnya kepada siapa tu? Kepada individu itu ataupun kepada si ketua ini tadi? Memang kepada individu lah yang ditujukannya itu. Jadi tapi kita ni tidak tahu sama ada orang yang atasan ni ia mempunyai masalah peribadi ataupun tidak. Jadi dari sana kita ni mesti membuat satu garisan. Masalah peribadi tinggalkan di rumah, masalah kerja stay di kerja. Betul. Jadinya profesional maksudnya ni Puan. Profesional. Ya, betul. Jadi memang tidak dinafikanlah kalau pekerja yang mengalami tekanan ataupun masalah stres dan masalah mental di tempat kerja ni kadang-kadang ialah kerana terdedah dengan masalah konflik bersama-sama dengan rakan-rakan di tempat kerja dan sebagainya. Mungkin ada simptom ataupun rawatan terbaik ni Puan bagi masalah kesihatan mental ni. Okey, selalunya simptom bagi masalah sakit mental, ia bermula dari benda yang kecil. Berasa sedih, moody berpanjangan, macam benda yang ia suka, ia gemar buat, ia terus withdrawal, ia tidak menyukai lagi benda tu. Kalau sekiranya ia dulunya periang, sosial, tapi masa ni ia macam murung, menyendiri. Jadinya kemurungan. Jadi kadang-kadang mereka sentiasa dalam keadaan takut. Jadinya dorang juga kemarahan lah, ada menimbulkan satu panas baran yang berlebihan. Jadinya itu merupakan satu simptom yang orang nampak lebih ketara bila sudah mood swing berterusan, pagi-pagi awal masuk kerja terus macam itu. Jadinya ada yang ni orang kalau sudah merasakan diri mengalami simptom-simptom macam itu, baik bawa berjumpa kepada yang pakar lah. Baik bawa berjumpa doktornya. Masuk saja office marah-marah. Ini mesti ada kesihatan mental yang terganggu ni. Jadi simptom-simptom yang lainnya lagi ni? Simptom lain ia boleh kalau macam susut berat badan ataupun naik berat badan. Salah satunya kalau fizikal, yang tadi dari segi emosi,
Fizikal, bila fizikal kadang ada orang ia boleh sama ada ia berat badan ataupun mengurus. Jadi macam kurangnya selera makan. Selalunya kurang selera makan lah macam itu. Macam kalau makan sedikit, orang akan rasa macam parut tu mengulas-ngulas. Jadinya ia kalau kan dibincangkan mengenai simptom, ia ada banyak. Jadi yang selalu dilihat. Itu dari segi fizikal lah yang kita nampak. Okey. Jadi macam lesu-lesu usulnya. Jadi ia boleh jadilah. Tapi tani indalah macam kalau tani terjumpa orang kata ada something kali masalah mental. Indalah. Indah juga. Okey, baik, alhamdulillah. Macam mana Maira? Dan nampaknya kita sudah pun berada di penghujung segmen wawancara. Jadi ada lebih kurang-kurang daripada 2 minit saja lagi ni Puan. Mungkin ada saranan dan juga kesimpulan untuk tajuk kita pada pagi ini. Okey. Jadi sebagai saranan lah kepada sesiapa yang mengalami tekanan di tempat kerja, sebaiknya berjumpa dengan orang pakar ataupun membuat konsultasi dengan doktor. Kalau tidak mahu pun tidak apa-apa. Pasal masa ni menjadi satu trend bagi orang healing di pantai, bercamping. Jadi itu salah satu inisiatif sendirilah. Jadinya itulah yang orang buat benda yang membuatkan tani happy, gembira. Jadi jangan luan difikirkan tentang tekanan itulah. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat pakar motivasi kita pada pagi ini yang mulia Puan Nur Sharina alias Nur Diana binti Abdul Rahman yang telah pun sudi berkongsi serba sedikit ya bersama kita ni semua penjagaan kesihatan mental di tempat kerja. Apapun kita ni insya-Allah mudah-mudahan ada kesempatan bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam.